Hai, selamat petang kepada Dr. Wesley Kong Lian Sun dan juga rakan-rakan seperjuangan saya. Salam sejahtera, saya Harry Charles dari kumpulan 1 dan saya dari Kolej Kejururawatan Sains dan Kesihatan Adventist. Dan saya dari wakil kumpulan 1 akan membentangkan paparan slide dan juga laporan untuk tugasan yang ketiga, yaitu penilaian topikal. Oke, ini adalah ahli-ahli kumpulan saya sendiri. Dari kumpulan 1, yang pertama saya sendiri Harry Charles Yanggor, nomor ID 2020019, dan Will Rainer Abidin 2020041, Arlini Majuin 2020005, Silviana Afira binti Matubin 2020035, Rosmaria MLI 2020032. Soalan yang diberikan kepada kumpulan kami ialah galurkan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Melayu Melaka pada abad ke-15. Sebagai pendahuluannya, Kesultanan Melayu Melaka dikenali sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai sistem pentadbiran yang tersusun. Sultan merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh sistem pembesar. Sistem pembesar utama yang membantu Sultan dalam mentadbir Melaka ialah sistem pembesar 4 lipatan. Pembesar berempat terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung, dan juga laksamana. Setiap pembesar mempunyai peranan tersendiri di dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Di sini carta organisasi memaparkan bahawa kedudukan yang paling atas adalah Sultan, yang kedua pembesar berempat, dan pembesar berempat terbahagi kepada 4 bahagian, yaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung, dan juga laksamana. Bendahara adalah merupakan penasihat raja, menteri utama peringkat pusat, ketua turus angkatan perang, ketua hakim, dan juga pemangku sultan. Manakala penghulu bendahari ialah pemungut hasil atau ufti. Ia juga merupakan ketua segala bendahari, ketua urus setia istana, dan yang terakhir adalah ketua Syah Bandar. Temenggung merupakan ketua polis dan penjara. Ia adalah penguasa bandar dan ketua Melaka dan kota Melaka. Ia merupakan pegawai protokol istana dan hasil dan hakim di darat. Yang terakhir adalah laksamana. Laksamana merupakan ketua angkatan laut dan pengawal peribadi raja. Ia merupakan ketua duta, ketua utusan ke negara luar, dan hakim di laut. Di dalam piramid ini kita boleh lihat bahawa Sultan adalah yang teratas, diikuti dengan pembesar 4, pembesar 8, pembesar 16, dan yang terakhir adalah pembesar 32. Sultan dibantu oleh sistem pembesar 4 lipatan. Pembesar ber-8 ialah golongan pentadbir yang penting di dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, yaitu Syah Bandar, yang merupakan pegawai perlabuhan dan hulu balang besar. Hulu balang besar menjalankan tugas sebagai panglima perang, ulama, mandolika, tentera, mantera, seribija, diraja, bentara, orang kaya, dan juga bangsawan. Pembesar terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah pentadbir pada peringkat pusat, jajahan, daerah, mukim, dan kampung. Yang kedua, pembesar membekalkan tenaga tentera ketika perang, dan contohnya dengan menyediakan tenaga buruh. Yang ketiga, setiap pembesar akan ditugaskan untuk melicinkan pentadbiran serta menjaga keamanan kawasan, mengutip cukai dan hasil lain, yaitu contohnya melalui sistem serah. Dan yang terakhir adalah pembesar dibenarkan mengutip cukai dalam kawasan pegangannya sendiri dan akan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai ufti.
Sebagai kesimpulannya, sistem pemerintahan Melayu Melaka pada abad ke-15 mempunyai sistem pemerintahan yang sistematik dan teratur. Oleh yang demikian, dengan adanya sistem pemerintahan yang sistematik dan teratur ini telah membantu kerajaan Melaka mencapai kegemilangan dalam aspek politik, ekonomi, dan juga sosial. Contohnya, Melaka menjadi pelabuhan perdagangan utama serta mempunyai ciri keselamatan dan ketenteraan yang lengkap. Seterusnya kita lihat bahagian laporan di dalam tugasan ketiga ini, penilaian topikal. Oke, seperti yang kita lihat di sini. Alright, laporan ini merupakan satu kerja kumpulan kami dari kumpulan 1. Oke, soalan yang diberikan kepada kumpulan kami seperti yang saya jelaskan sebentar tadi ialah galurkan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh kerajaan Melayu Melaka pada abad ke-15. Kesultanan Melayu Melaka dikenali sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai sistem pentadbiran yang tersusun. Sultan merupakan pemerintah yang tertinggi dan dibantu oleh sistem pembesar. Sistem pembesar utama yang membantu sultan dalam mentadbir Melaka ialah sistem pembesar 4 lipatan. Pembesar berempat terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung, dan laksamana. Sistem pembesar mempunyai peranan tersendiri dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Antara peranan bendahara ialah menjadi penasihat raja, menjadi menteri utama dalam peringkat pusat, ketua turus angkatan perang, ketua hakim, dan juga menjadi pemangkat sultan. Seterusnya ialah penghulu bendahari. Peranan penghulu bendahari ialah pemungut hasil cukai atau ufti, ketua segala bendahari, ketua urus setia istana, dan juga menjadi ketua syah bandar. Temenggung pula memegang peranan dalam menjadi ketua polis dan penjara, penguasa bandar dan juga kota Melaka. Selain itu, temenggung juga menjadi pegawai protokol istana dan hakim di darat. Laksamana pula menjalankan tanggung jawab sebagai ketua angkatan laut, menjadi pengawal pribadi raja, ketua duta, ketua utusan ke negara luar, dan juga sebagai hakim di laut. Sultan sebagai pentadbir dan dibantu dengan pembesar berempat, pembesar ber-8, pembesar 16, dan yang terakhir adalah pembesar 32. Pembesar ber-8 ialah golongan pentadbir yang penting dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, yaitu Syah Bandar yang merupakan pegawai pelabuhan dan Hulu Balang Besar. Hulu Balang Besar menjalankan tugas sebagai panglima perang, ulama, mandulika, tentera, mantera, seribija, diraja, bentara, orang kaya, dan juga bangsawan. Pembesar ialah pentadbir pada peringkat pusat, jajahan, daerah, mukim, dan juga kampung. Setiap pembesar akan ditugaskan untuk melicinkan pentadbiran serta menjaga keamanan kawasan, mengutip cukai dan hasil lain, yaitu contohnya melalui sistem serah. Selain itu, membekalkan tenaga tentera ketika perang, contohnya dengan menyediakan tenaga buruh. Oleh yang demikian, Sultan akan mengurniakan satu kawasan kepada pembesar ini bertujuan untuk mendapat sokongan daripada setiap pembesar. Kawasan ini dikenali sebagai kawasan pegangan, manakala kawasan jajahan dikenali sebagai kawasan pemakaman. Pembesar dibenarkan mengutip cukai dalam kawasan pegangannya sendiri dan akan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai ufti. Sebagai kesimpulannya, sistem pemerintahan Melayu Melaka pada abad ke-15 merupakan sistem pemerintahan yang sistematik dan teratur. Oleh yang demikian, dengan adanya sistem pemerintahan yang sistematik dan teratur ini telah membantu kerajaan Melaka mencapai kegemilangan dalam aspek politik, ekonomi, dan juga sosial. Contohnya, Melaka menjadi pelabuhan perdagangan utama serta mempunyai
ciri keselamatan dan ketenteraan yang lengkap. Oleh yang demikian, di sini sahaja pembentangan saya untuk tugasan ketiga penilaian topikal yang berkenaan dengan paparan slide dan juga laporan. Terima kasih.